السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Yang berusaha barisan ahyatan kuasa masjid, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kita kepada Allah. Pada petang ini insya-Allah sama-sama kita duduk sebentar dan marilah kita bersama-sama niat iktikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan diturunkan kepada kita ketenangan dan keampunan serta rahmat sepanjang kita berada di rumah Allah, tempat yang paling mulia di kampung bahagia ini. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, kita sama-sama cuba duduk dan menghayati 40 hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, dan kita masuk pada hadis yang kedua yang berbunyi an ummil mu'minina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arab min syarri qad iqtarab futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabth muttafaqun alaihi. Hadis ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah bermaksud dari Ummul Mukminin Sayyidah Zainab binti Jahsh, yakni isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dengan keadaan takut, yakni cemas, sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka, yakni binasalah bagi bangsa Arab dari kejahatan, yakni malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, yakni seperti ini. Dan dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Saya, yakni Zainab bin Jahsh, lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih lagi ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika kejahatan itu sudah terlalu banyak. Hadis Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, sedikit hadis, bila sebut hadis Bukhari dan Muslim ini, dia hadis sahih dan maqam yang paling tinggi. Dia sahih ni ada 7 tingkat, ya. Hadis yang ni ada 7 tingkat. Apa yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, itu tingkatan pertama. Yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu tingkat yang kedua. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu tingkat yang ketiga. Apa tingkat yang keempat? Apa yang diriwayatkan dengan syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh dengan syarat Imam Bukhari. Kemudian apa yang diriwayatkan dengan syarat
Imam Muslim, bukan Imam Muslim yang meriwayatkan, tapi imam yang lain, tapi syaratnya sama. Dan yang terakhir barulah dengan syarat imam-imam yang lain. 7 maqam hadis yang sahih. Lepas tu baru jadi hadis hasan. Ya. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Mengapa disebut sebagai Ummul Mukminin? Disebut sebagai Ummul Mukminin sebagai penghormatan kepada semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baginda kasihi adalah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, iaitu seorang wanita yang sangat mulia, bangsawan, kaya, berilmu, rupawan yang hendak dimiliki oleh bangsa Arab dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga ibu kepada 6 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, ya, ada yang bikrun, yakni anak dara, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang lain adalah dari kalangan balu-balu mujahid ataupun balu-balu para syuhada. Sebab itu Rasulullah menikahi lebih daripada 4. Itu khususiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan menikahi disebabkan cantik, ya tidak. Macam kita kalau pilih nak cari nombor 2 ni, ya tak, kita cari yang kita kenal. Ya, kita kenal. Ya. Tetapi Rasulullah menikahi balu-balu yang ditinggalkan di bumi Madinah tanpa ada waris. Lalu Nabi menikahi mereka. Ya, contohnya anak Abu Sufyan. Ya, anaknya. Ya. Bila berhijrah ke bumi ke Habsyah, suaminya jadi murtad. Bila murtad, jadi dia tak ada siapa nak tanggung dia di Habsyah. Dia nak lari ke Mekah. Ya, dia akan diperangi oleh ayah dia sendiri. Jadi dia pergi ke Madinah, dan di Madinah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidah Zainab ini, siapa? Ini kisah yang unik. Zainab bin Jahshin ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ialah sepupu Nabi juga. Beliau adalah sepupu Nabi, yang mana Zainab bin Jahshin ini, tuan-tuan kasih oleh Allah, ya, dia anak orang bangsawan, orang bangsawan. Dia orang bangsawan, tetapi dinikahi oleh anak angkatnya Rasulullah, iaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, Nabi pernah namakan anaknya dulu Zaid bin Muhammad, ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya, anak angkat tak boleh dibinkan dengan kita, mesti dibinkan dengan ayahnya. Zaid bin Harithah ini adalah hamba. Ya, budak dipanggil ghulam. Ya, hamba. Bila hamba ni tuan-tuan, ya, dia dimerdekakan hadiah daripada Sayyidatina Khadijah. Masa mula kahwin tu dengan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah hadiahkan seorang hamba, seorang budak yang menjaga. Budak ni kita boleh suruh apa-apa je lah, dia mesti taat. Kalau dia tak taat, dosa. Ya, hamba ni dia berbeza. Kalau dulu syariat Nabi Yaqub nak kahwin dengan kakak, nak kahwin dengan adik, kena kahwin dengan kakak sekali. Itu satu. Kemudian kakak tu pula ataupun isteri tu kena hadiahkan seorang hamba perempuan. Tu zaman Nabi Yaqub. Dihadiahkan seorang hamba perempuan yang boleh ditidur. Hamba perempuan boleh tidur kan? Tu zaman Nabi Yaqub. Ya. Jadi Rasulullah menerima hadiah Zaid bin Harithah daripada Sayyidatina Khadijah. Lalu sayangnya Rasulullah pada Zaid ini sampai nak dibinkan dengan Rasulullah, tapi tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Padahal Zaid bin Harithah ni orang Hamsyah, kulit hitam. Orang kulit hitam kahwin dengan orang bangsawan, mana sepupu. Ya.
Tak sekufu lah, mereka cara hidup beza. Orang ni makan, dia pinggannya cantik. Orang ni makan, letak atas tanah pun tak apa, roti. Ya dah. Jadi tak berapa masuk. Sekufu ni mungkin kita tak ada sangat lah kan. Tapi dalam ada mazhab yang lain, dia mensyaratkan sekufu itu salah satu daripada perkara yang perlu diberikan perhatian. Ya, bab sekufu ni. Akhirnya tak jadi, tak jalan juga. Ya. Diceraikan. Ya. Zaid bin Harisah menceraikan Sayyidah Zainab ini. Lalu bila bercerai, kira menantu angkat lah kan, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi menikahi Zainab bin Jahsy. Macam mana kita? Kalau kita duduk tempat ni, apa nak cakap? Ya. Oleh kerana perintah Allah, Nabi lengah-lengah dulu. Nanti dululah habis edah nanti kan. Dah habis edah pun nak lengah-lengah. Lalu Allah Ta'ala tegur, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak patut bagi orang lelaki, sama orang lelaki, orang mukmin lelaki ataupun mukmin perempuan, bila Allah Ta'ala dah tentukan satu hukum, dia ada pilihan lain pula. Bila Allah Ta'ala dah perintahkan begini dan Rasul perintah begini, dia ada pilihan yang lain pula. Tak ada. Allah Ta'ala dah perintahkan kita berpuasa bulan Ramadan, tahun ini kena pula musim panas. Ya tak ada pilihan. Hadaplah kita musim panas. Ya. Tapi tahan lagi. Ya tak? Bukanya 7.30, 7.29 lagi. Ya. Ada setengah tu sampai pukul 8.30 malam baru buka. Saya ingat masa saya pergi ke Mesir, pergi balik jumpa keluarga saya ada keluarga angkat di Mesir. Ya. Udah pisang, bukan pisang tu tengah. Udah pisang kena tenyih kata orang tu, nak buat jemput, baru boleh buka. Udahlah musim panas. Ya. Siang ni panjang. Pukul 4 dah subuh, sahurnya pukul 3. Bila panas tu tengok air apa pun sedap. Peluh orang pun nampak sedap. Tapi Mesir ni tak ada peluh sebab dia kering. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah, menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Zainab ini. Kerana apa? Kerana budaya Arab jahiliah ketika itu, anak angkat macam anak sendiri. Anak angkat mewarisi harta. Menantu anak angkat kira menantulah. Dalam Islam Allah betulkan, Allah tegur, anak angkat ini tak ada kena-mengena dengan darah kita. Dia sekadar istilah saja, anak angkat. Ya, dia tidak mewarisi kita. Ya, jadi kalau bahagian dia tu kita saka, kita wasiat siap-siap untuk anak angkat. Sebab anak-anak yang darah daging kita ada bahagian faraidnya. Dan nikahlah Sayyidah Zainab ini dengan Rasulullah. Dan nak cerita baginya, Sayyidah Zainab ni antara isteri yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kuat beribadah dari kalangan isteri-isteri Rasulullah. Ya, pernah ditanya, isteri-isteri Rasulullah pernah tanya, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami ni paling awal ikut Nabi? Maksudnya meninggal dunia. Maka Nabi tak sebut nama. Ya, Nabi sebut yang paling panjang tangannya. Yang panjang tangannya. Kalau orang Melayu panjang tangan, ada pula isteri Nabi ni mencuri. Ya tak? Panjang tangan istilah Melayu curi. Tapi Arab ni panjang tangan artinya kuat bersedekah. Kuatnya sedekah Sayyidah Zainab ni, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bagi allowance, ya, bagi allowance. Isteri Rasulullah ni ada allowance dia. Setelah Rasulullah wafat, Baitul Mal bagi, ya. Tak diambilnya. Susah orang yang menganton tu, kata nanti kami jadi susah, dia kata. Kalau macam tu, kata Sayyidah Zainab, kata letak kat tepi pintu je. Bagi mah, bukan bagi ikan. Bukan bagi
apa ni, ayah bukan bagi bubur lambuk, bukan. Bagi mah. Bagi dinar. Ni untuk belanja dia. Kata Sayyidah Zainab letak je lah hujung pintu, dia letak kat pintu. Ya. Usir pun tidak. Sekali lagi kau orang lalu kata, nak ambil, kau ambil ni, mas ni, aku tak nak. Macam itu tuan-tuan. Sayyidah Zainab ini. Ya, maka dialah paling awal sekali mengikuti Rasulullah wafat, meninggal dunia 10 tahun selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebuah sedikit berkenaan dengan rawi al-a'la li hadzal hadis. Rawi paling tinggi hadis ini iaitu Ummul Mukminin Sayyidah Zainab. Setelahnya wafatnya Rasulullah, maka diharamkan bagi semua isteri-isteri Rasulullah iaitu Ummul Mukminin untuk menikahi mana-mana lagi lelaki. Haram hukumnya. Ya, maka ini dikira sebagai ibu kepada orang mukmin. Kalau sentuh pun tidak batal solat. Okey. Apa katanya? Satu hari Rasulullah masuk dalam rumah dalam keadaan cemas. Nabi sebut la ilaha illallah. Bila cemas Nabi sebut la ilaha illallah. Itu dia. Itu lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertahlil la ilaha illallah. Nabi sebut wailul lil arab. Dalam Quran pun ada wailul likulli. Wail ni maksudnya celaka. Celaka bagi yang Arab. Nabi sebut bangsa Arab. Tapi dalam kaedahnya disebut bangsa Arab, tetapi bukan khusus pada bangsa Arab. Ya. Termasuklah bangsa lain. Kerana bangsa-bangsa yang lain ini tidak sekeras seperti bangsa Arab. Ya. Min syarri qad iqtarab, Nabi sebut, daripada kejahatan yang semakin hampir. Ya. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka ini tuan-tuan kasih oleh Allah kepada bangsa Arab yang Nabi sebut bukan ketika itu. Celakanya itu. Ya. Celakanya itu apabila datangnya kejahatan yang kebinasaan yang besar dan kejahatan yang banyak. Tidak berlaku di zaman Nabi. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis khaira qurni thumma alladhina yalubi thumma alladhina yalubi. Sebaik-baik kurun. Ya. Sebaik-baik kurun. Sebaik-baik ni baik apa? Ya, sebaik-baik manusianya iaitu kurun aku, yakni zaman aku, kata Rasulullah. Ya. Zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang ada ni, Masya Allah, ya, terbaik manusia ni. Sangat-sangat terbaik. Nak cari satu pada hari ini, ya, satu dalam 100,000 lah mungkin nak cari. Mereka sangat kuat ibadah, mereka sangat kuat bersedekah, mereka sanggup pergi berperang dalam keadaan mereka baru saja berpindah daripada Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian sahabat Nabi di Madinah sanggup pula berperang bersama-sama dengan orang Mekah. Kalau ikutkan kata macam ni lah kan, depa ni dan datang pindah sini, kemudian kita pula terbabit perang. Tak ada, orang Madinah dia pergi perang sama dengan Rasulullah. Ya, khairul qarni. Ya, sahabat yang zaman paling baik manusia ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma alladhina yalubi, kemudian zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalubi, kemudian selepas daripada zaman sahabat. Ada yang kata kurun ni 100 tahun. Ya, ada ulama kata sekadar 70 tahun, satu generasi. Tak ada orang sampai 100 tahun. Mereka kalau ada tu nadir lah, jarang. Ya, jarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata celaka bagi bangsa Arab. Sesungguhnya, ya, celaka semakin hampir, sudah hampir. Telah dibuka lubang hari pada hari ini daripada lubang yang menyimpan, mengurung, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni siapa?
Apakah hukum beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Hukumnya wajib beriman sebab disebut di dalam Al-Quran. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ni tak boleh kita kata tak adalah, ya, bohong, tak wajib sebab disebut dalam Al-Quranul Karim. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ni? Macam mana kerupanya? Adakah serupa macam orang kamu bahagia? Ataupun orangnya macam tak. Dia spesies manusia juga. Bukan jenis binatang, bukan jenis naga ke, bukan. Dia spesies manusia juga. Tetapi mereka ni spesies yang merosakkan muka bumi. Rosak semua. Dia rosak, bukan rosak saja, bahkan dia bunuh pula manusia. Habis, ya. Semuanya disapu. Kalau dijumpa tempat air, kering air. Kalau jumpa tempat buah, habis buah. Kalau jumpa orang, mati orang. Mufsiduna fil ardh. Dan dikisahkan bagaimana Iskandar Zulkarnain, Iskandar Zul namanya, Iskandar Zulkarnain itu gelaran. Zu tu maksud bahasa Arab yang mempunyai. Qarnain, dua tanduk. Ada yang bahas ketopongnya tu dua tanduk. Ya tak? Macam orang Viking tu kan. Ada kata macam tu. Ada ulama bahas kata dua tanduk ni artinya dua ufuk, iaitu barat dan juga timur. Dia sampai ke timur dan barat, kuasanya itu besar. Itu Iskandar Zulkarnain. Orang putih terjemah Alexander the Great. Ya, ada satu bandar di Mesir tu namanya Iskandaria, sebenarnya nama dia. Ada kata Alexander the Great ni Iskandar Zulkarnain. Wallahu a'lam. Tak penting orangnya macam mana, cuma ceritanya dia pergi ke satu tempat yang dia tak faham dah bahasa orang kat situ. Maka mereka mengadu tentang kewujudan Ya'juj dan Ma'juj ni. Lalu apa kata Iskandar Zulkarnain? Atuni zubural hadid. Datangkan aku, ya, besi-besi ataupun logam-logam untuk menahannya. Ya. Dan ada orang kata tempatnya begini di Georgia dah. Bagai-bagailah tempatnya, ya tak? Tapi nak ceritanya Nabi kata dah berlubang dah tempat tu besar ini. Sebelum ni tak pernah berlubang. Ya, tapi dah berlubang. Nak sebut apa? Akhir zaman. Hadis ni cerita hadis akhir zaman. Ya. Kalau zaman Nabi dah besar ni, zaman kita tak tahu besar mana pun. Ya. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj tak keluar, tapi perangai orang macam Ya'juj dan Ma'juj ni ada juga. Ya. Ada juga perangainya. Datang masjid, koreknya tabung masjid, ya tak? Itu tukarnya selipar sana sini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Sayyidah Zainab bertanya, "Ya Rasulullah," dia kata, "kalau macam itu, adakah kalaulah datang keadaan begitu malapetaka bencana kepada kita, adakah kami ni nuhliku?" Ni maksudnya bahasa Arab ni, ni maksud adakah. Iaitu kalau kita saja-saja dalam sembahyang kita sebut batal sembahyang. Sebab dia ada makna. Ni maksudnya adakah. Ya. Sebab itu bila kita angkat takbir tak boleh. Tu tak boleh panjang. Allah. Itu maksudnya adakah Allah. Dia mesti Allah. Kalau panjang maksudnya adakah. Ya, itu bahasa Arab ni. Yang dalam ba' i'lal wal ibdal. Allah, tak boleh Allah. Sebab tu ada makna. Tiba-tiba je kita batas sembahyang. Ada makna. Maksudnya adakah nuhliku, kita ini nahliku, kita ni dibinasakan, adakah kami
dibinasakan. Wa fina, sedangkan di kalangan kita ni ada lagi orang saleh, as-salihun. Adakah akan dibinasakan kita ni sedangkan masih ada lagi orang-orang yang baik, orang saleh? Habis semua, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut na'am. Nabi jawab pendek aja. Ya. Ada satu istilah namanya qilla wa dalla. Pendek tapi maknanya besar. Contoh macam ni. Ya tak? Ini paling padulah. Kalau tak ada ini jadi susah. Akad nikah. Ya tak? Akad nikah. Saksi tu kata apa? Ada dia panjang-panjang sebut. Saya nak mengulas sikitlah tentang ni. Tak ada dia sebut macam tu. Ya. Sah katanya. Itu je. Dapat RM20. Kan. Qilla wa dalla. Qilla sikit. Nabi kata na'am. Tak ada boleh-boleh. Ya. Habis ngancor kami. Ya. Pada orang Islam, orang mukmin dan orang Islam dia. Sebab Nabi kata apa dia? Sebabnya idza kathural khabth, apabila terlalu banyaknya perkara-perkara mungkar. Ya, banyak tu satu. Ya, banyak tu satu, tetapi tidak ada yang menegur. Yang itu yang jadi masalah. Tuan-tuan, ya. Bila berlaku mungkar depan mata, maka wajib atas kita untuk menegurnya. Kerana hadis yang selalu kita dengarkan, man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah, mencegah dengan yadih. Yadih ni tangan atau apa? Kuasa. Ramai orang terlepas hak ni. Ya. Menahan kemungkaran ni mesti dengan apa dulu? Dengan kuasa dulu. Baik tu kita orang Islam ni kena pegang kuasa supaya mungkar ni tidak berlaku. Memegang kuasa adalah salah satu kaedah amal ma'ruf nahi mungkar yang paling besar. Tapi ramai orang ambil last sekali. Ya. Nabi sebutkan wa illam yastati' fa bi lisani, kalau tak mampu dengan lidah dia, wa illam yastati' fa bi qalbi. Orang kita ambil pada dengan hati je. Wa dzalika adhaful iman. Kita pilih orang paling lemah sekali. Tak ada berani nak menegur. Wa imma dengan lisan, kalau tak ada kuasa dengan lidah. Tapi nak sebut dalam bab kemungkaran, pertama sekali mesti dengan berkuasa. Siapa ada kuasa tak tegar, ya, dia menanggung sama dosa. Tu. Itu kita, ya, dia ada kuasa memaksa namanya. Kuasa ni kuasa apa? Memaksa. Macam ayah ada kuasa atas anak dia, memaksa. Tu dia tuan-tuan kasih oleh Allah. Bila dah banyak kemungkaran, mungkar paling besar apabila orang meninggalkan akidah. Ini mungkar paling besar. Ya. Kalau sampai dah akidah dia tu rosak, tak ada siapa tegur, ini mungkar paling besar. Sekarang ini tuan-tuan, dia berlaku dengan secara cepat. Ya, terlalu cepat. Dan berlaku kepada generasi-generasi muda. Pada tahun 2018, saya dan beberapa orang kawan-kawan di negeri Perak ini khususnya, kita dari negeri Perak, dibawa ke satu tempat pemulihan akidah di Negeri Sembilan. Bukan maksud akidah saya rosak, tak. Saya lagi kan ustaz ni akidahnya rosak, tak. Nama tempat tu pemulihan akidah. Tempat ni dulu memulihkan ahli-ahli jamaah Arqam. Kita pergi tempat tu, dia ada asrama, ada surau, semua tempat cantik lah.
tapi tak ada line telefon, tak ada. Bagus tempat tu. Ya. Tak adalah nak WhatsApp ke nak telefon, tak ada. Di situ disebut, diceritakan bagaimana ya tempat kita ini, Malaysia ini, ya, ada pahaman-pahaman yang salah. Tapi yang dianutinya adalah orang-orang yang cerdik pandai. Kerana mereka ini mendapat, kita kata, ilmu salah ni melalui pensyarah-pensyarah yang diambil daripada luar negara. Pensyarah ni bila duduk daripada luar negara, dia masuk ke dalam negara kita, dia ajar anak-anak kita. Kita tak pernah tanya pun dia ni akidahnya apa, Syiah ke, ya tak? Akidah, apa akidah dia? Ya. Cuma tengok dia punya pencapaian akademik dia saja, kajian-kajian dia, ambil lah kan, atas nama dasar kajian. Bila dia cerita ke anak-anak, pelajar-pelajar dia, ya, terikutlah. Macam masjid ni yang nak duduk kursi ni, ya, yang nak ngajar, kena ada tauliah dulu, kena ada periksa dulu, ya. Saya ambil tauliah tahun 2007. Ada pakcik tu ambil tauliah dah 8 kali dah. Tak lepas lagi. Dia punya straightnya jabatan kamu ni. Tak lulus, tak ada kesian. Kamu 8 kali pun tak lulus lah kata. Saya ingat masa tu Islam Hadari. Ya. Kata pakcik tu punya geram kata. Kalau ditanya apa Islam Hadari, kata apa kejawabnya? Berjoget di siang hari, menyanyi di malam hari, kata. Itu mana nak lulus hobi tu? Mana nak lulus? Ya dah. Itu zaman tu, tahun 2007. Tapi di universiti-universiti, pensyarah-pensyarah, ya, tidak ada siapa yang bertanya latar belakang akidahnya, apa mazhabnya, ya, apa kepercayaan dia, apa falsafah dia, ya, apakah dia punya sumber hukum dia, tak ada. Maka turun kepada anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita ni, orang Melayu ni kan suka benda baru kan, suka benda baru, dia rasa benda baru, asal baru elok lah, dia ambil. Akhirnya anak-anak kita ni tak pasal-pasal masuk dalam liberal, tak masuk pasal-pasal dalam apa ni, pluralisme. Tapi semua ni sebenarnya adalah sekular. Apabila mereka jauh daripada agama, maka mulalah ajaran sekular dalam hidup mereka. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah, sebab itulah, ya, kena hati-hati, ya, kena hati-hati. Kemungkaran yang besar apabila akidah mereka sudah tergelincir, maka sudah pastinya fiqh, tasawuf, yang lain semua habis. Tak ada, ya, akhlak ke apa ke semua tak ada. Apa yang dimakan, apa yang diminum sudah tidak tergantung lagi dengan halal dan haramnya. Maka besarlah kemungkaran itu. Dan kita dapat lihat apabila Saudi cuba melakukan dia nak menuju ke arah liberal hari ini, ya, dia boleh terima Israel, dia boleh terima, ya, yang lain dan sebagainya. Memang celaka. Memang celaka sungguh, ya. Bukan Arab saja, bahkan tempiah kepada kita sekali semua. Itu satu perkara. Tuan-tuan kasih oleh Allah, kita tengok pula hadis yang kedua. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia. Hadis yang berbunyi, an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idhin? Qala bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl.
wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wal yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah dari kerana bilangan kami yang sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabutkan rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang bersahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, cintakan dunia, takutkan mati. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hadis kedua kita ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah, ya, ataupun disebut sebagai Abdullah ataupun Thauban. Thauban ini asalnya juga adalah hamba. Awal-awal Islam yang hanya ikut Islam ni dari kalangan hamba-hamba, dan adalah beberapa orang bangsawan, antaranya Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Itu, ya. Itu pun Rasulullah doa, ya, Nabi minta supaya dikurniakan dengan salah satu daripada dua Umar, ya, Umar Ibn Khattab ataupun seorang lagi, siapa? Umar Ibn Hisham, iaitu Abu Jahal, ya. Tapi Rasulullah dikurniakan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni orangnya tumbuh besar. Besar tu sampai dia naik kuda, kaki dia cecah lagi lantai. Kita yang boleh buat macam tu naik kambing aja. Naik kambing je. Naik rusa tambah saya lagi lah kecilnya kan. Tuan-tuan naik kambing pun tak cecah kaki. Kalau kena kambing bawah tu mana cecah. Tuan-tuan kasih oleh Allah, zaman itu, jadi Thauban ini adalah seorang hamba yang dibeli. Hamba ni dia macam barang, boleh jual beli, ya. Boleh jual mahal, boleh jual murah. Nampak tengok banyak sangat penyakit, badan gemuk, kurap apa, jual murah. Ya, kalau ada yang nak beli, ya. Tapi hamba ni tuan-tuan, ketaatan dia pun akan disoal di akhirat besok. Dia tak ada rakyat. Dia tak ada rakyat. Ya, kita tanggungjawab kita, anak-anak kita akan ditanya oleh Allah kan. Ya, hamba ni siapa yang akan ditanya? Ya, kalau dia dapat anak tu bukan dia punya, tuan dia punya. Anak tu tuan dia punya. Boleh buat hadiah. Boleh buat hadiah. Perak ni bila akhir sistem hamba? Kita ni baru lebih kurang 100 tahun je dulu. Sultan Perak tuan-tuan, sebelum datangnya J.W. Bush, ya, Sultan Perak ada hamba. Ada hamba dia. Baca buku sejarah, ada hamba. Ya. Telah kita hari ni tak adalah hamba dia dah. Ya tak? Hamba ni bila ada perang, tawanan-tawanan tu ditangkap, maka dijadikan sebagai hamba. Itu dia tuan-tuan kasih oleh Allah. Kalau banyak hamba, makin kaya lah orang tu. Ya. Islam menghapuskan sistem perhambaan ini melalui beberapa kaedah, ya, antaranya dengan kafarah-kafarah. Tapi hamba yang nak dibebaskan iaitu hamba perempuan, bukan hamba lelaki. Antaranya apa?
Contohnya kalau kita bersama dengan isteri di siang hari di bulan Ramadan, ya tak? Yang pertama hukumnya bebaskan hamba perempuan, bukan puasa 2 bulan berturut-turut dulu. Bebas hamba perempuan dulu. Kalau berperang, tersilap tertembak kawan kita sendiri, mati, ya tak? Kena bebaskan hamba perempuan hukum. Ya, itu dia. Jadi Thauban ni hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian dia menjadi khaddam kepada Rasulullah. Orang yang memberikan khidmat kepada Rasulullah ini disebut khaddam. Orang Melayu bila sebut khaddam artinya hina, seperti hina bunyinya. Sedangkan khaddam adalah daripada perkataan khidmah. Khidmat, orang yang berkhidmat. Jadi dia menjadi khaddam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi khaddam kepada Rasulullah sehinggalah Rasulullah wafat. Saya ingat tahun 99 saya pergi ke satu tempat namanya Idfu di Aswan, Mesir. Di situ ada susur galur keturunan Rasulullah di situ. Ya. Allahu Akbar, ya. Kita datang tu tuan-tuan, dilayan kita sebagai tamu ni, ya. Tak terlayan kalau dia datang di sini, tak terlayan kita. Kami tu diletakkan dalam asalnya asrama tu tak siap lagi. Kita datang ni 9 jam perjalanan. 11 jam perjalanan naik van lalu padang pasir. Bila sampai tu, apa nak lagi, nak baring tuan-tuan, duduk lama sangat kan. Tak ni dah nak baring kan. Sampai pun dah tengah malam kan. Tuan-tuan kasih Allah, kita baring lah, ya. Asrama tak siap, adalah katil, ya. Katil 2 tingkat, kemudian adalah papan. Baring situ sedap dah, nak terlelap dah. Tiba-tiba kami dikeluarkan dari tempat tu. Tak dibagi duduk situ, tak bagi, ya. Rupanya apa? Kami disuruh dia keluarkan komputer, ada satu bilik komputer, keluar semua komputernya, letak kita kat situ. Besok tu tuan-tuan, tilam baru semua datang. Bila layan kita ni tilam baru. Semua tilam baru. Masa tu musim panas. Air tu tuan-tuan, air sejuk tu bukan air letak ais batu. Ais batu seketul besar tu. Jadi dia cair tu, kita minum tu dari ais yang cair. Kita nak basuh baju pun tak boleh. Kawan saya basuh baju, tiba-tiba ada orang menjerit. Menjerit. Rupanya dia kata, jangan basuh saat lagi, kalau tuan aku nampak, dia kata, saya Ali nampak, kami kena marah. Ya. Baju sini kami kutip basuh. Kata, kurang cuci pula, malu kami. Pakai mesin lah, kata dia. Ada mesin basuh, dia kata. Tempat tu memang nampak kampung, tapi ada mesin basuh. Tuan-tuan, dia jemur kering sambil lipat, dia tanya nak gosok ke tak gosok ke, macam itu. Tak terlayan gitu, ya. Jadi yang duduk di situ, yang layan kami, itu namanya khaddam. Memang dia jadi khaddam kepada keturunan Rasulullah ni. Ada yang khaddam selama-lamanya, ada yang jadi khaddam sementara. Masa majlis tu majlis maulid, ya, yang datang tadi jadi khaddam sementara. Ada yang khaddam tetap. Khaddam tetap tu orang balik, dia tetap menjadi khaddam kepada warga Rasulullah ini, keturunan ini. Tuan-tuan. Jadi apa hadis ni cerita tuan-tuan kasih oleh Allah, ya. Nabi sebut, ya, hampir tiba satu masa di mana seluruh dunia ini, seluruh bangsa di dunia ini akan meratah umat Islam. Yang ni dah berlaku. Khususnya kalau kita tengok tempat-tempat yang mana Arab masih mengekalkan lagi tempat-tempat belajar ataupun turasi. Pandangan saya lah, tempat paling baik mengaji ilmu agama ini ialah di Syam, ya. Di Syria,
Syria ni ramai orang alim hebat-hebat, alim besar. Antaranya Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Madad Al-Buti, ya, ramai lah tuan-tuan, ya. Sekarang ni tempat di Syria ni dah tak ada dah. Kalau ada pun orang kita tak boleh pergi, tak selamat untuk mengaji agama, ya. Antara lain lagi ialah di Yaman, ya. Di Yaman pun berperang, ya. Yaman pun berperang. Antara lagi di Mekah sudah pasti, di Madinah, ya, di Mesir. Walaupun tuan-tuan kasih oleh Allah, tapi tempat-tempat ini di Libya, ya, di Libya, di Iraq dulu, ya, Iraq dulu pernah memberi tajaan penuh kepada pelajar-pelajar Malaysia sebelum berlakunya peperangan Teluk tahun 1990. Pelajar-pelajar yang duduk belajar di Universiti Saddam itu diberikan beasiswa penuh. Duit dia mahal daripada duit mereka masa tu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, memang diratah Palestin, Gaza khususnya diratah. Kita tanah Melayu ini juga pada 1511 diratah oleh Portugis. Ya, Portugis datang, kemudian datang Belanda 180 tahun, lebih lama daripada Portugis dan lebih lama daripada British. Ya. Kemudian datang pula British, kemudian datang pula Jepun, ya, meratah tanah-tanah umat Islam ini di seluruh dunia. Kalau di belah Afrika, Perancis habis semua tempat. Baik itu kalau kita nak kata negara-negara maju ni kaya, dia kaya sebab apa? Dia kaya sebab merompak harta-harta yang ada di tanah umat Islam, dibawa balik di sana, dijadikan modal dan ditinggalkan kita dalam keadaan, ya, libang libu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat tanya, kenapa dia ratah ni? Sebab sikit ke kita ni? Ya. Nabi sebut tak, bal antum kathir. Nabi kata bahkan kamu ni ramai, bilion umat Islam ni. Kalau Israel ni, kalau bak kata orang lah, kita ludah saja. Satu dunia ni orang Islam ni pergi meludah saja di situ. Ya, mati dah dia tu kata orang. Ayalah, bilion kita ni. Tapi bak kata Rasulullah, betul tepat Nabi sebut karusais saili, macam buih banjir. Ya. Buih banjir ni buih yang orang tak suka pun. Ya. Kalau buih laut orang suka tengok, suka main, orang putih cantik. Buih banjir, ya, banyak tapi tak ada guna. Ya. Kita negara Arab dah. Orang tanya, Ustaz, mengapa Arab ini tak boleh nak bela apa ni? Nak bela Palestin. Nak bela macam mana tuan-tuan? Ya. Tak sekepala. Sama-sama cakap Arab, tapi bila mimpi tidur lain-lain. Tuan-tuan pernah tengok tak kalau Arab ni dengan Arab ni, ketua Arab ni bersidang macam mana? Dia bukan macam kita bersidang, cakap elok-elok, ya. Cakap baca teks kan. Kalau kita tu baca kata. Mereka ni kalau ya, dia ikut kepala dia. Muhammad Gaddafi itu ingat dia kata. Yang ni yang Taliban Amerika, tunjuk Saudi. Ni pun sama dia. Cerita Palestin apa? Kita hantar awam pergi perang, habis cerita. Itu dia cakap dia. Ya. Muhammad Gaddafi, Saddam Hussein pun macam tu. Yang negara Arab kata, kamu macam tu, tuding-tuding bertekak dalam tu. Ni dunia satu tengok macam tu. Itu perangai. Susah untuk bersatu Arab ni kerana masing-masing ada ego dia. Betul Nabi sebutkan, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul.
Ya, bila kita ni ada masalah, tidak pegang balik pada Allah dan Rasul, tak berlaku. Bahkan kita di sini pun, di tanah air kita, tuan-tuan, minta maaf cakaplah, ya, dan dalam masa beberapa minit lagi, ya, sampai mengapa agama kita ini dimain dan dihina. Kita masih ingat peristiwa Natrah pada tahun 60-an, bagaimana, ya, tumpahnya darah syuhada orang-orang Islam dari kalangan Melayu mempertahankan akidah Natrah. Walaupun akhirnya Natrah sampai habis nyawanya tidak kembali kepada Islam, tetapi nak ceritanya bagaimana umat Islam mempertahankan ketika itu. Tetapi malangnya hari ini, di bumi yang bertuah ini, yang mana Islam adalah agama persekutuan tanah Melayu ini, tuan-tuan, ya, agama kita cuba-cuba dicabar. Dalam isu-isu kalimah Allah, ya, isu kalimah Allah ni, tuan-tuan, ya, masih tak selesai juga lagi. Ya, masih ada yang nak menggunakan lagi. Bila dah guna, sekarang ni tiba-tiba ada kat stokin pula. Ya. Kena sabar dah dia. Takkanlah tak tengok, tak rujuk, tak ada pakar yang ini nak buat bukan skala kecil, skala besar, mesti ada rujukannya. Itu kita serahlah pada pihak berkuasa, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tak pernah berlaku dulu. Apa ini? Tak ada. Tapi mengapa berlaku? Ya, kerana umat Islam, Allah Ta'ala, Nabi sebut, ya, umat Islam ini Allah Ta'ala cabutkan rasa gerun daripada musuh-musuh Islam. Dia dah tak takut. Orang Islam ni, dia hilang sifat berjuang. Hilang. Bila hilang, dia akan jadi satu bangsa yang dihina. Kita ni kalau hilang semangat untuk berjuang, memperjuangkan agama Allah, bak kata Hamka, ya tak, kalau agama kamu diinjak-injak, ya tak, ya, patutnya dah dikapankan kita. Tak ada semangat, perasaan tu tak ada. Ya. Contoh bangsa yang terhina atas muka bumi ni, Rohingya di tanah Arakan. Ya. Sepatutnya mereka ni tak ada tempat di dunia ni. Dunia ni memang bukan untuk dia, tapi sepatutnya mereka dan ulama mereka membisik dan membakar semangat untuk mempertahankan tanah Arakan. Mati syahid, lari, tak ada tempat di dunia ni. Siapa nak terima? Kita pun tak nak terima dia. Ya, Aceh, Serambi, Mekah yang baik tu pun tak mau terima. Ini, tuan-tuan. Ya. Sebab itulah perlu ada, ya, semangat untuk mempertahankan agama di saat tidak ada orang lagi untuk mempertahankannya. Kata Nabi, ya tak, genggam dengan gigit dengan gigi geram. Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Ya tak, apa dia? Nabi sebut manusia akhir zaman ini dicampur kena penyakit. Penyakit ni ubatnya tak ada. Tak boleh pergi ke hospital, tak ada ubatnya. Penyakitnya nama wahan. Kita pun dah tahu, ulama pun sebut, tok guru sebut penyakit, tapi kita ulang balik. Penyakit cinta ke dunia. Nak lagi ke dunia. Nak lagi ke dunia. Contoh macam inilah. Kita buka puasa di surau, sempurna dah, ataupun di masjid, sempurna dah lauknya tu. Ya tak, sempurna lah. Gulai ada, sayur ada, tamar ada, ayam ada, ya, cukup dah. Dia pergi gatal lagi tu, cari ayam percik, dia belinya rendang, macam gigi dia kuat. Ada. Kalau dia beli, dia tak tergigit, habis tu dia tinggal. Macam tu lah. Masih ada nak tu lagi. Pada kata kalau tengok tu, bukannya nak makan banyak mana pun, ya tak. Tuan-tuan, masih ada semangat nak ke dunia ni. Itulah dia. Dan kita takut akan mati, takut nak bertemu dengan Allah. Sedia kat tidak untuk kita berhadapan. Memanglah takut, tuan-tuan.
dari siapa. Tinggal laginya adakah rasa cukup persediaan kita untuk menghadapi dengan satu saat yang mana kita tidak ada tempat lagi untuk bergantung dan tidak ada tempat lagi untuk berusaha menyelamatkan akhirat kita. Jadi sekadar itulah sahaja untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa pada 2 minggu akan datang. Minta maaf atas kekasaran bahasa gurauan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.